Uh, Okey, saya kiranya cikgu-cikgu semua dah nampak Okey, kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh type kat bahagian chat Alright? Okey. Okey. Cikgu boleh type kat bahagian chat. Okey. Ataupun kalau cikgu nak tanya masa sesi berjawab, soal jawab nanti, cikgu boleh tanya dekat hujung kisah punya pembentangan lah Alright. Okey. So ini adalah poster kita untuk pertandingan ini. Alright. So kepada guru-guru yang belum lagi menyertai Telegram pertandingan kita, okey, boleh scan QR code ini ataupun boleh screenshot dulu, kemudian cikgu boleh masuk kemudian pun tak apa, okey. Sebab selepas ini sebarang kemusykilan, persoalan dan juga maklumat-maklumat lanjut dan juga informasi-informasi terkini kami akan salurkan dekat dalam grup Telegram pertandingan ini, okey. Dan dekat situ ada nombor telefon saya. Jadi kalau cikgu rasa macam cikgu was-was nak tanya dalam grup tu, cikgu boleh personal saya, okey. Alright. So cikgu boleh screenshot ataupun boleh terus scan QR code inilah untuk masuk dalam grup Telegram tersebut. Tapi sebahagiannya saya rasa dah ramai yang berada dekat dalam grup tersebut lah Okey. Jadi pertama sekali kita terangkan peraturan dan juga syarat-syarat penyertaan. Okey. Penting yang cikgu, ini adalah pertandingan peringkat negeri dan dia memang sangat sangat bermakna kepada murid daripada guru sebab guru pun akan dapat sijil penyertaan nanti. Okey, so pertandingan ini terbuka kepada murid-murid sekolah menengah bantuan kerajaan persekutuan. Okey, tetapi sebenarnya Jabatan Pendidikan Melaka buka juga kepada sekolah-sekolah seperti Sekolah Bantuan Kerajaan Negeri, MRSM, sekolah swasta. Okey, juga boleh menyertai pertandingan ini, okey, dan mereka boleh jadi johan, tempat kedua, ketiga dan sebagainya. Tetapi sekiranya ia menjadi johan, pasukan tersebut tidak dibenarkan mewakili negeri Melaka, okey, di mana pasukan kedua terbaik yang sekolah daripada bantuan kerajaan persekutuan ataupun di bawah KPM sendiri yang akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Tetapi setakat hari ini saya tak dapatlah penyertaan daripada MRSM ataupun sekolah swasta. Okey. Yang ketiga, pertandingan ini terbuka kepada murid sekolah tingkatan 1 hingga tingkatan 4. So 1, 2, 3, 4 boleh menyertai, kecuali tingkatan 5 tidak boleh ataupun dia boleh jadi gabungan sama ada tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Okey, pada tahun 2021 dan mestilah warga negara Malaysia. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 1 orang murid atau maksimum 2 orang murid dan seorang guru mentor pembimbing. Okey, jadi saya nak clearkan dekat sini. Okey, cikgu-cikgu sekalian, kita akan, sebab ini adalah adjustment di peringkat negeri Okey, saya terangkan dulu. Di peringkat kebangsaan, kalau sekiranya sekolah cikgu terpilih mewakili negeri Melaka nanti, cikgu kena membawa 2 orang murid ataupun 2 orang peserta sebagai mewakili negeri Melaka, okey, dan juga seorang guru mentor, okey. Tetapi kita fahamlah kekangan masa sekarang dengan PDPR sekarang ni mungkin susah untuk mendapatkan pasukan. Jadi JPN dan melalui unit pembangunan bakat murid, kami dah buat keputusan bahawa bolehlah satu pasukan tu sekurang-kurangnya 1 orang. Okey, kalau cikgu nak pas maksimumnya adalah 2 orang, okey, untuk satu pasukan. Okey, ramai yang tertanya, satu sekolah boleh hantar berapa pasukan? Okey, setakat ini kita hanya menerima satu sekolah, satu penyertaan sahaja. Okey, jadi kita nak bagi peluang dekat murid-murid lain tu masuk pertandingan lain. Okey, buat pengetahuan cikgu-cikgu sekalian, bukan kita ada solar oven saja, kita ada macam-macam lagi. Saya ada lebih kurang dalam lebih daripada 10 pertandingan untuk sekolah menengah. Jadi kita nak buka kepada pelajar lain juga untuk menyertai pertandingan yang lain. Jadi satu sekolah syarat dia ada boleh hantar satu penyertaan sahaja ataupun satu pasukan. Okey. Seterusnya nombor 5, jika melibatkan 2 orang peserta, ahli pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Okey, tak boleh kongsi produk tu atau projek tu daripada 2 sekolah tak boleh.
Okey, yang keenam, sijil penyertaan disediakan kepada setiap peserta pertandingan. Okey, sijil penyertaan ni adalah dalam bentuk e-sijil yang akan dikeluarkan oleh JPN Negeri Melaka, di mana setiap peserta dan juga guru mentor akan dapat sijil penyertaan. Okey, tapi ada syaratnya, iaitu setelah cikgu menghantar laporan dan juga video projek, barulah ia dianggap sebagai menyertai pertandingan. Okey, sekarang belum menyertai lagi cikgu. Sekarang ialah sesi taklimat. Selepas ni cikgu fikir-fikir, cikgu tertenung, cikgu sambil-sambil baring karang, cikgu fikir, bayangkan nak masuk ke tak nak, masuk ke tak nak. Okey, cikgu fikir. Alright, kalau cikgu nak masuk, cikgu dah hantar video, dah hantar laporan, barulah JPN akan generate untuk e-sijil. Okey, bagusnya ialah peringkat negeri cikgu. Kalau macam Johor, Pahang, mereka ada melalui peringkat daerah ataupun kawasan, barulah dapat lepas ke peringkat negeri. Jadi mereka dapat markah PAJSK tu memang susah. Okey, nak share ni sebentar, saya akan share balik link kehadiran untuk hari ini. Alright. Okay, cikgu yang mau masuk boleh isi link kehadiran dekat bahagian chat. Okey, kemudian jadi ini adalah peluang yang terbaik untuk cikgu pun. Kita pun ada PB3P, betul? Jadi kita perlukan sijil sebagai evidence. So ini adalah peluang cikgu. Sambil-sambil kita buat PDPR tu, sambil kita boleh memantau projek murid kita ini. Mana tahu rezeki murid-murid cikgu-cikgu dapat mewakili negeri Melaka ke peringkat kebangsaan, dah dapat sijil peringkat kebangsaan. Okay, alright. Seterusnya ialah nombor 7, nama yang tertera pada sijil berdasarkan ejaan suatu pendaftaran dalam talian, iaitu semasa penghantaran penyertaan. Okey, saya tahu ramai yang tak ada murid lagi, yang tak ada peserta. Okey, tak apa cikgu, relax, yang risau. Benda ni boleh settle. Masa kita bagi panjang nanti. So cikgu nanti semasa nak buat hantar penyertaan nanti, kita akan minta nama murid dan juga nama IC dia. So cikgu make sure masa penghantaran tu isi betul-betul. Sebab kita sekarang ni semua ialah atas talian cikgu-cikgu. Jadi dia akan auto generate. Jadi kita tak boleh nak edit-edit lagi, nanti susah. Okay, so make sure nama yang tertera pada sijil mestilah ejaan yang betul. Okey, yang ke-8, pertandingan peringkat negeri dijalankan secara luar talian dan dalam talian. Okey, peserta perlu menghantar laporan projek dan video rakaman inovasi projek yang berdurasi tidak lebih 5 minit sebelum atau pada 20 Ogos 2021. Okey. Macam ni cikgu, kita tak boleh sebenarnya kalau ikutkan kata konsep yang dikeluarkan oleh bahagian sukan dan co-curriculum dan juga kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, memang kalau kita punya perancangan solar oven ini ialah kita buat secara bersemuka. This is a carnival. Okey, carnival. Kita akan minta cari satu venue ataupun sekolah atau rumah, jadi semua akan berkumpul kat situ dan juga buat pertandingan. Okey, this is kata konsep dia. Tapi sebabkan kita punya pandemik dan juga PKP ni 3.0 ni, jadi kita terpaksa tukar sikit buat secara luar talian, okey, dan juga dalam talian. Okey, later on saya akan terangkan apa maksud luar talian dan juga dalam talian ini. Okey, dan semua sekali cikgu-cikgu kena hantar pada 20 Ogos. Lebih kurang dalam 8 minggu lagi. Lebih kurang 2 bulan lagi. So cikgu ada masa yang sangat panjang, sangat cukup untuk menyediakan projek ini. Okey. Dan yang ke-9, keputusan penjurian adalah muktamad, dan kita punya juri adalah juri-juri profesional yang kita lantik daripada orang yang berkecuali daripada sekolah lah, yang tak ada kena-mengena dengan sekolah. Okey, pensyarah-pensyarah, okey, yang berkecuali. Jadi mereka akan menilai projek murid-murid kita. Okey, dan keputusan penjurian adalah muktamad. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan kepada cikgu-cikgu berkaitan dengan laporan projek. Okey. Laporan projek adalah boleh dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tak boleh rojak dan tak boleh guna bahasa lain. Okey. Cikgu jangan guna kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris. So kena pilih salah satu bahasa. Okey. Peserta hendaklah menyediakan laporan mengikut format seperti berikut. Alright. Kita ada font Arial. Okey. Size font ialah 12 dan kena double spacing. Okay, so kita nak standardizekan dia. Jadi font mesti Arial, size ialah 12 dan double spacing. So ini adalah standard. Sekiranya sekolah cikgu dah akan menang mewakili Melaka, so kita akan gunakan report yang sama juga. Mungkin cikgu akan buat amendment sikit untuk improve, barulah kita akan hantar ke peringkat kebangsaan. Okay, jadi dia punya format yang risau sama, Arial dan juga tulisan 12 dan juga double spacing. Okay.
So ini ialah format pelaporan projek Solar Oven Challenge. Okay. So apa yang perlu ada dekat muka hadapan. Okay, muka hadapan mesti ada nama pertandingan. Okay, kod kumpulan nanti saya akan bagi dekat dalam grup nanti. Bila semua orang dah confirm nanti, saya akan bagi ikut nama sekolah, ada dia punya coding dia. Okay, nombor tiga ialah nama ahli kumpulan, nama ahli kumpulan dan nombor kad pengenalan. Okay, termasuklah nama guru. Okay, kemudian ialah isi kandungan. Okay, isi kandungan. Cikgu-cikgu, saya difahamkan cikgu-cikgu tak boleh letak sebarang logo sekolah ataupun nama sekolah. Okey, pada laporan. Okey, pada laporan. Cikgu hanya boleh letak kod saja, SOC1. Okey. Alright, SOC02 contoh-contoh. Sebab apa? Kita tak nak ada bias daripada mana-mana pihak lah. Okay, nanti nama-nama sekolah tu nama GAH macam tu. Okay, kita bagi dia menang. No. Kita nak adil. So cikgu, kita tak nak cikgu letak logo sekolah ke, nama sekolah ke dekat bahagian rusak depan tu. Okay. Alright. Just apa yang diminta kat situ adalah nombor daftar kumpulan. Okay. Nombor kod tu lah. Kemudian nama ahli dan juga kad pengenalan. Okay. Termasuk nama cikgu lah. Okay. Alright. Kemudian, apakah kandungan? Okey, cikgu yang risau, nanti saya akan bagi dekat dalam Telegram. Alright, cikgu kali ni saya akan bagi dalam Telegram. Ini saya just baca dulu, cikgu dapat gambaran sahaja. Okey. Kemudian isi kandungan apa yang perlu ada? Abstrak, iaitu sinopsis kepada keseluruhan projek yang dinyatakan. Kalau saya boleh besarkan tak? Kalau saya besarkan. Sakitlah mata cikgu-cikgu pula gerangan. Okey. Cikgu Nisa boleh nampak tak? Jelas tak sikit? Okay, alright. Okay, dah nampak. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nisa bagi komen. Okay, alright. Jadi, kat sinopsis ni, dekat abstrak ni, kena buat sinopsis kepada keseluruhan projek. Nyatakan tujuan projek, hipotesis, metodologi, iaitu proses kita ataupun prosedur kita, hasil analisis dan juga kesimpulan daripada berkaitan dengan projek. Okey. Kemudian ada pengenalan, letaklah latar belakang projek, penyataan masalah dan juga objektif penghasilan projek. So all this part yang saya letak dalam penerangan itu, cikgu mesti ada. This is the checklist lah kepada pasukan cikgu. Ada tak latar belakang projek? Ada tak penyataan masalah? Okey, mesti tu all this elemen-elemen yang dinyatakan ni mesti ada untuk pemarkahan. Okey. Kemudian aplikasi konsep sains. Okay. Sebab ini kan pertandingan STEM cikgu kan. Jadi kita nak belajar ni applykan konsep STEM dalam kehidupan seharian dia. Jadi penjelasan konsep sains yang berkaitan dengan penghasilan dan juga kebolehfungsian projek dengan tenaga boleh baharu. Tenaga solar boleh, tenaga yang boleh baharu. Okay, jadi kena gunakan konsep lah. Macam ni nak buat fokuskan cahaya, nak menumpukan cahaya. Macam ni nak pantulkan cahaya. Macam ni nak menyerapkan haba. Okay, so all this konsep perlu diterangkan. Lebih detail, lebih baiklah cikgu. Sebab menunjukkan betapa jauh, lebih dalamnya pemahaman murid-murid terhadap konsep yang mereka gunakan. Okay, tapi cikgu jangan risau, dekat dalam internet ni ada banyak sumber rujukan. Okay, jangan risau. Okay, kemudian pemilihan dan juga penyesuaian. Okay, penjelasan tentang faktor pemilihan dan juga penyesuaian. Contohnya warna, bahan, bentuk dan juga saiz. Okay, jadi nanti saya akan tunjukkan macam mana kita buat uji jaya. Okay, cuba jaya. So cuba jaya nanti kita, okay, mungkin buat pemanjang. Okay, ambil suhu dia. Tak jadi. Okay, ambil yang kedua pula. Buat melintang. Okey, gunakan kertas hitam pula, aluminium foil ke contohnya. Ambil bacaan suhu dia pula. Jadi kena buat cuba jaya. So all this process kena didokumentasikan cikgu. Okey, kena didokumentasikan sebagai laporan. Dan akhirnya bila kita dapat cuba jaya nanti, barulah kita akan pilih, oh yang kedua tadi yang paling baik sekali, su yang paling baik. Barulah kita buat pemilihan dan cikgu bagi justifikasi. Okey, mungkin kena buat tiga model, model A, model B, model C. Cikgu buat uji, gunakan suhu, gunakan termometer nanti. Okey, ni adalah yang cikgu dapat B paling baik. So B paling baik kenapa? Bagi justifikasi. Okey, sebab kita nak belajar ke arah itu, memberi
justifikasi ataupun meluajaran. Okey, seterusnya proses pembinaan projek. Okey, penerangan bergambar sepanjang projek pembinaan dilaksanakan. Jadi baguslah kalau cikgu dapat ambil gambar daripada mula, bagaimana cikgu team up pasukan, kemudian mula buat brainstorming, buat catat alih cikgu. Okey, nombor 3, okey, beli bahan. Okey, keempat, buat research dekat internet kot, server internet. Nanti saya akan tunjukkan catagan dia lah. Mungkin boleh jadi sebagai panduan, okey, tapi tidak semestinya. Okey, seterusnya adalah rekod pengujian cuba jaya. Okey, ini ada, sekejap. Ya. Okey, rekod pengujian ataupun cuba jaya. Okey, cara dia ialah nanti ni adalah dia punya asas yang saya akan terangkan detail selepas inilah. Okey, memanaskan air 500 ml. Okey, cikgu 500 ml tu adalah lebih kurang bersamaan dengan satu botol air mineral yang normal tu, yang biasa yang kecil tu. Bukan kecil sangat tu, 250. Yang standard 500 ml. Okey, so pelajar kena masukkan 500 ml air dan digunakan untuk dipanaskan. Okey, berapa lama nak dipanaskan? Dipanaskan dalam tempoh 1 jam dengan merekodkan data kenaikan suhu. Okey, nanti sejak kemudian lah. Okey, ni asas dulu, nampak gambaran awal je. Okay, yang kedua, mampu menunjukkan kebolehfungsian projek untuk memanaskan memanaskan atau masak makanan. Okey, item yang kedua ini ialah telur cikgu. Kalau sebelum ini sebelum ini dia masak Maggi. Okey, Maggi. Dia masak Maggi lah sampai Maggi tu masak dan dia kena serve lah, kena hias semua. Okey, tapi untuk mulai tahun 2021, kata konsep berubah, dia gunakan telur. Jadi cikgu kena masukkan telur kat dalam air yang telah dipanaskan itu, iaitu pada minit yang ke-30. Maknanya cikgu masukkan air, cikgu ambil suhu awal, lepas tu biarkan dia sama 1 jam kan untuk dapat suhu akhir kan. Tetapi tengah-tengah tu pada minit yang ke-30, cikgu masukkan telur. Okey. Selepas masukkan telur, biarkan dia sampai 60 minit ataupun 1 jam. So 1 jam ni cikgu akan ambil termometer, ambil bacaan semula. Okey, bacaan akhir. Dan telur tu nanti kena pecahkan dan kena letakkan dekat dalam bekas lah atau pinggan. Okey, supaya kita tengok sama ada telur itu masak ataupun tidak masak. Okey, sebab tu dia ke arah aplikasi kehidupan seharian lah. Maknanya berjaya tak projek itu digunakan untuk memasak makanan. Okey, alright. Maknanya kriteria dia ialah lebih masak telur tersebut lebih baik. Okey, maknanya secara didaksinya kita boleh faham bahawa air tersebut lebih panas ataupun cepat panas. Okey, alright. Yang ketiga ialah mengemukakan rekod ujian projek beserta data. Okey, saya tunjukkan nanti dia punya format macam mana penulisan dia. Okey, dan apa yang ada seterusnya ialah yang terakhir ialah penutup. Okey, dekat penutup ini, okey, kena ada kesimpulan. Okey, membuat rumusan keseluruhan berkaitan dengan projek. So cikgu jawab balik hipotesis tadi, aplikasi konsep, pemilihan tadi, tetapi secara rumusan keseluruhan lah. Dan juga 11 penting saya perhatikan ada, kalau ikutkan yang pertandingan-pertandingan yang lepas ni, ramai cikgu kehilangan markah dekat mana? Dekat sumber rujukan. Okey, cikgu kena ada sumber rujukan. Okey, cikgu tak boleh tak boleh biarkan kosong sebab situ pun ada markah juga Jadi dekat internet, dekat buku ataupun dia rujuk kepada orang-orang yang pakar. Jadi kena senaraikan sumber rujukan tu. Okey, jadi untuk berlaku lebih adil lah untuk penilaian tu, saya nak sekurang-kurangnya ada 5 rujukan. Okey, sekurang-kurangnya 5 rujukan. Jadi adil untuk semua pasukan. Nanti kan disebabkan dia bagi 4, dia bagi 10, tak adil, markah susah. Jadi kita buat sekurang-kurangnya ialah 5. Okey, jadi cikgu bolehlah dekat internet Google. Okey, dan cara penulisan tu pun cikgu boleh cari macam apa style. Okey, APA, apa style. Jadi macam mana
macam kita belajar kat universiti dulu, cikgu nak buat laporan kan, mesti ada sumber daripada mana, apa tajuk dia, dapat daripada www mana yang dicapai pada tarikh bila macam tu. Okey, macam tu. Buat macam kita kena ajar anak murid kita cara buat laporan secara saintifik. Okey. So itu adalah tentang laporan. Okey. Macam mana saya nak kecilkan ni? Ya. Okey. Seterusnya, okey, itu laporan. Sekarang ni saya nak terangkan berkaitan dengan video. Okey, jadi soalan Cikgu Surina binti Muhammad, cuba jaya kena buat pada hari yang sama atau boleh dibuat pada hari yang berbeza. Okey, saya cadangkan kita buat pada hari yang berbeza sebab cuba jaya ini kita nak dapatkan beberapa produk ataupun beberapa konsep yang berbeza-beza. Contohnya hari ini cikgu gunakan 4 segi. Contoh ni cadang, bukan kena buat ni contoh. Okey, 4 segi. So kita buat cuba jaya pada pukul 12 hingga pukul 1 petang. Okey, ataupun pukul 11 sampai pukul 12. Okey, matahari paling tengah lah, paling cantik kan. Okey, pukul 11 sampai pukul 12 contoh. Okey, itu antara tips yang saya cakap. Cikgu jangan bagi murid kita uji pada pukul 8 pagi ataupun uji pukul 6 petang. Okey, tak kenalah dengan konsep sains kita belajar. Jadi bila matahari betul-betul kat ni pukul 1 hingga pukul 2 ke, jadi cikgu letakkan masa pada pukul 1 sampai pukul 2. Okey, tu cuba jaya yang pertama. Okey, minggu depan kita buat satu lagi produk. Okey, tu cuba jaya yang kedua pula pukul 1 sampai pukul 2. Okey, jadi kita malarkan, pembuluh balik malarkan ialah masa. Okey. Tapi ikut jugalah cuaca cikgu, kadang hujan pada pukul 1 hingga pukul 2 tu, okey. Cikgu mungkin kena buat hari yang lain, okey. So jangan risau. Jadi tak semestinya kena buat pada hari yang sama. Okey, Cikgu Surina? Okey. Baiklah, seterusnya ialah video pembentangan projek, okey. So video ini juga akan dinilai okey, akan dinilai. Alright. Kos penyediaan laporan dan juga video adalah di bawah tanggungan sepenuhnya peserta pertandingan. Okey, jadi murid kita kena keluarkan kos lah, ataupun pihak sekolah ke mungkin dapat bantuan daripada JBK Koku ke, ataupun daripada mana-mana sumbangan atau dana sekolah ke, ataupun terpaksalah guru yang berkorban, okey, jiwa dan raga untuk membantu murid-murid ini, okey, sekiranya perlu. Okey, sama-sama Cikgu Surina. Okey, yang kedua, proses kerja dan penerangan pengujian cuba jaya dan kebolehfungsian projek hendaklah dirakam dan divideokan berdurasi tidak melebihi 5 minit. So maknanya apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah cikgu kena rakamkan semua. Kalau cikgu buat 3 kali lah cuba jaya. Kalau cikgu buat 4 kali lah cikgu buat. Jadi rakamkan dulu. Cikgu jangan buat video full untuk hantar. Rakam dulu all the proses, nak membina, nak membuat. Kalau ada proses perbincangan Google Meet ke whatsoever ke, nampak macam brainstorming, proses cari internet ke bahan ke. So all kalau cikgu boleh rakamkan video, dokumentasikan. So nanti bila dah siap semua, barulah cikgu gabung-gabungkan, cut edit, mendapatkan satu video yang lengkap. Okay, menggambarkan proses di mana murid bermulanya sebagai satu pasukan sehinggalah dia menghasilkan satu produk yang dah siap. Okey, kita nampak unsur-unsur saintifik ataupun amalan STEM tu dekat dalam kehidupan murid kita. Alright, so dengan bantuan guru-guru lah yang pakar pada hari ini. Okey, peserta dibenarkan menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Sekali lagi, kalau bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau guna bahasa Inggeris, tolong guna bahasa Inggeris sepenuhnya untuk buat video tersebut. Okey, hasil karya persembahan hendaklah sesuai untuk dipaparkan dalam segala bentuk media video. Format yang dibenarkan bagi video adalah WMV, MP4 dan MOV. Okey. Kalau cikgu tak berapa nak faham, cikgu jangan risau. Saya yakin anak-anak murid kita ni, dia memang dah mahir buat video. Okey, dan mereka tahu apa beza WMV, MP4, MOV ni semua. Okey, so 3 format ini memang digunakan di peringkat kebangsaan. Okey, memang kita gunakan ini saja. So cikgu tak boleh buat dalam format yang lain. Dan resolusi video yang ditetapkan adalah 780 piksel ataupun Full HD 1080 piksel. Okey, sebenarnya untuk peringkat kebangsaan dia hanya nak
1080 pixel ataupun Full HD ni. Okey, memang gambar dia berkualiti dan dia tidak pecah lah kan. Okey, tetapi saya faham kalau kita Full HD ni dalam tempoh 5 minit, dia akan menyebabkan kesukaran untuk dimuat naik dekat dalam borang penyertaan nanti. Okey, borang penghantaran penyertaan nanti susah. Jadi di peringkat negeri Melaka, kami buat keputusan untuk buat peringkat negeri ni boleh gunakan 780 pixel terlebih dahulu. Sekiranya sekolah cikgu Johan Negeri Melaka, kalau cikgu buat 780, barulah kita akan improvise supaya cikgu dan kita nasihatkan cikgu untuk upgrade kepada 1080 pixel ataupun berkualiti Full HD. Okey, berkualiti Full HD. Okay, so maknanya kalau cikgu buat video tu, cikgu jangan buang tu dia punya file-file tu. So biar dulu. Kod lah pantau rezeki murid cikgu Johan Negeri dapat Wakil Melaka kena hantar 1080 pixel. Tetapi kalau lah murid cikgu ataupun cikgu ada internet yang kuat macam Unify 300 Mbps ke contohlah, cikgu boleh upload dengan cepat, tak ada masalah. Boleh teruskan pada 1080 pixel tu yang susahnya biarlah saya sebab saya kena download lambatlah sikit ya. Tapi tak apa. Alright, yang terbaik untuk negeri Melaka. Baik, sebenarnya pautan video sahaja yang perlu dihantar kepada penganjur. Kita dah upgrade sikit kat sini. Kita tak upload sebenarnya, tetapi kita bagi sebab kita faham isu tahun lepas ialah bila kita minta upload video dia perlukan masa yang lama nak upload, kadang internet terputus bagi masalah. Jadi kita buat sikit perubahan. Cikgu kena upload dekat YouTube. Okey, mana-mana channel YouTube cikgu yang ada ke murid ke, hanya akan share link saja. Share link saja dekat Google Form penghantaran nanti. Okey, nanti saya yang akan download. Okey, alright. Satunya adalah projek solar oven. Okey, ni kita dah pergi lebih fokus. Macam mana kita nak siapkan, macam mana kita nak buat, bagaimana rupa bentuk solar oven kita Alright, siapa cikgu yang pernah menyertai pertandingan solar oven untuk Carnival Inovasi Teknologi Hijau, mereka akan memang ada banyak perbezaan dia tak sama lagi seperti sebelum ini. Yang pertama adalah reka bentuk adalah bebas. Okey, bila kata reka bentuk bebas, terpulang dekat cikgu lah macam mana cikgu nak buat. Okey, tetapi ada syarat yang kedua, iaitu mestilah saiz maksimum keseluruhan projek adalah 50 cm panjang. Okey, 50 cm panjang, darab 50 cm lebar, darab ataupun ketinggiannya adalah sebanyak 30 cm tinggi. Okey, 30 cm tinggi. Alright. Sekejap. Okay, so dan cikgu kena tengok faktor yang kedua ialah mempunyai ruang yang sesuai bagi memuatkan bekas. Okey, kena ada satu bekas, apa-apalah, bekas plastik ke, mungkin macam mangkuk ke, atau yang lebar ke, terpulang ikut kreativiti cikgu dan juga murid-murid untuk memanaskan air 500 ml. Okey, kalau cikgu nak letak botol air satu pun 50 ml pun boleh. Saya rasa dia tak lebih, dia tak satu botol air tu tak lepas dia takkan melebihi daripada 30 cm kan. Okey pun boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu nak letak bekas yang lebar pun boleh. Nak bekas yang bulat pun boleh. Terpulang. Okey, dialah reka bentuk adalah bebas. Okey. Projek mestilah bersifat mudah alih. Maksud mudah alih itu ia mudah dibawa ke mana-mana. Alright, is a portable. Okay, is a portable. Okay. Alright. Yang keempat, projek yang dihasilkan menggunakan bahan asas fizikal daripada kotak. Okay. Dia memang highlightkan dekat sini ialah barang utama dia, asas dia ataupun kerangka dia mesti diperbuat daripada kotak. Sama ada kotak pizza atau kotak hadiah atau kotak kasut atau kotak A4, tak kisahlah kotak apa pun. Tapi syarat kotak tu tak boleh melebihi pada 50 darab 50 darab 30. Okay? Kena ada adjustment dan juga modification lah cikgu-cikgu. Alright. Okay, dia tak lebih. Kalau kurang tak ada masalah. Okay, mana cikgu nak buat 5cm, 5cm comel ni mini kan. Portable masuk kocek kan. Mana lah tahu kan. Contoh, boleh isi air 500 ml, tak tahu macam mana. Okay.
apakah maksud persembahan? Adakah sewaktu pelajar membuat presentation PowerPoint atau keseluruhan projek? Okey, persembahan ini maksudnya ialah persembahan ni ialah video, cikgu. Okey, video. So, masa video ni terpulang lah. Cikgu nak buat ikut kreativiti, diorang nak keluarkan slide dekat video, nak cakap, nak gunakan green screen ke, okey, ataupun nak terus cakap kat video, nak buat ayat sahaja ke, terpulang ikut kreativiti murid-murid. Okey, maknanya cikgu kena sediakan dalam bentuk video dalam tempoh 5 minit. Okey, alright. Ni soalan boleh tadi lah. Okey, seterusnya ialah harap menjawab Cikgu Serina. Okey, seterusnya adalah yang kelima. Okey, jenis dan bahan-bahan tambahan. Okey, boleh guna bahan tambahan. Okey, yang digunakan mestilah selamat dan sesuai untuk digunakan sepanjang pertandingan. Okey, serta untuk proses penyediaan makanan termasuklah bekas untuk mengisi isi padu air 500 ml. Okey, jadi maknanya aspek yang seterusnya kita nak lihat ialah aspek keselamatan. Sebab kita pun faham, sebab cikgu pun berada di rumah, murid pun berada di rumah. So kita punya accessibility untuk observe dia all the way diorang siapkan projek itu agak sukar. Jadi cikgu tolong remind mereka mesti gunakan bahan-bahan yang selamat. Okey, yang sesuai yang digunakan sepanjang pertandingan. Okey, nak gunakan pisau tu pisau yang gunakan secara berhati-hati, gunting gunakan berhati-hati sebab kita tak nak ada kes-kes yang di luar duga yang kita tak nak berlaku. So tolong cikgu ingatkan keselamatan sepanjang melakukan projek. Okey, nombor 6. Sebarang bahan kimia dan alat yang berbahaya tidak dibenarkan. Okey, so bahan kimia memang tak boleh digunakan. Cikgu nak campur minyak ke apa ke memang tidak dibenarkan. Hanya air sahaja yang dibenarkan. Okey, yang ketujuh, projek yang direka adalah menggunakan tenaga cahaya matahari langsung sahaja. Okey, saya tekankan kat sini, tenaga cahaya matahari secara langsung sahaja. Maknanya ialah is direct sunlight. Matahari terus kepada sistem solar oven cikgu. Okey, tanpa sebarang sokongan komponen elektrik ataupun elektronik tambahan atau bahan perantara. Contoh solar panel untuk meningkatkan suhu. Okey, saya nak bagi penekanan dekat sini supaya semua orang faham dan jangan buat kesilapan ini supaya nanti kesian murid-murid kita kalau cikgu tak faham, murid-murid buat salah nanti mereka kalah. Okey. Jadi kita punya sistem solar oven ini kita memang nak menggunakan tenaga matahari secara terus. Okey. Maknanya kalau cikgu nak gunakan macam kertas hitam ke, aluminium foil ke, kaca ke, kanta ke, boleh. Itu kita anggap sebagai direct lagi. Dia dipantulkan ke, dia nak buat penyerapan ke, boleh. Itu masih dianggap sebagai direct sunlight. Okey, cahaya matahari secara langsung. Yang tak bolehnya ialah cikgu gunakan bateri. Okey, lepas tu cikgu letak alat pemanas. Gunakan current, on letak alat pemanas. Okey, cikgu letak dekat dalam bekas ada macam kuali ke macam tu ataupun periuk ke, letak oven, lepas tu letak bawah tu letak air panas ke ataupun cikgu letak dapur ke. Okey, alright, dapur ke tak boleh. Okey, ataupun gunakan solar panel. Okey, sebab pernah dulu ada yang gunakan solar panel. Dia guna solar panel, dia cantumkan dengan alat pemanas tu panaskan air. So no, dia tu gunakan current, dah gunakan current untuk jadikan ejen pemanasan. So dia dah tak gunakan cahaya secara terus. Okey, so tidak boleh gunakan bahan komponen elektronik atau elektronik tambahan untuk memanaskan kita punya solar oven. Dia kena gunakan 100% menggunakan cahaya secara langsung. Okey, murid perlu ada termometer di rumah ni. Okey, Cikgu Syikin nanti saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Sabar. Okey.
Terima kasih atas concern Cikgu Shikin. Bagus maksudnya Cikgu Shikin dah 5 langkah di hadapan berfikiran. Bagus. Okey. Inilah Cikgu Melaka. Bagus Alright, nombor 8. Projek yang direka mampu digunakan. Okey, ada soalan ke? Cikgu Noliana ada ke nak tanya soalan? Okey. Alright. Tertekan kot agaknya. Okey, kemudian yang ke-8, projek yang direka mampu digunakan untuk memanaskan air dan bahan makanan untuk pengujian, iaitu telur ayam. Okey, Cikgu Siti Ainun, boleh ke letakkan batu dalam solar cooker? Boleh Cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Macam saya kata, ikut kreativiti Cikgu, sebab mungkin kita faham batu itu boleh jadi sebagai ejen penyerap haba. Boleh, tak ada masalah. So, dia adalah direct pada matahari ke batu, batu panaskan. So, dia tak melibatkan current ataupun gas lain ke ejen pembakaran yang lain. Tak boleh, tak ada masalah. Okey Cikgu? Okey, saiz telur ayam ditetapkan ke? Okey, nanti kita akan bincangkan selepas ini Cikgu Alright, Cikgu Nazrin. Cikgu Nazrin Rozian ni orang kuat. Okey. Dia merupakan orang hati-hati Cikgu lain. Cikgu Nazrin ni orang yang hebat dalam pertandingan solar oven ni. Saingan utama kita. Okey. Cikgu Nazrin, kita pin dulu soalan Cikgu Nazrin, nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan telur ayam itu. Cikgu Nazrin ni memang suka kalau kita bincang pasal telur-telur ayam ni. Okey. Baik. Seterusnya ialah nombor 9. Okey, projek yang dan juga kena panaskan telur ayam itulah untuk pengujian telur ayam. Nombor 9, projek yang dihasilkan perlu diuji dengan memanaskan air 500 ml air minuman. Okey, masa yang diperlukan untuk memanaskan air adalah 1 jam ataupun 60 minit. Jadi kita kena gunakan jam randi ataupun mana-mana digital watch. Okey, jam digital. So, cikgu kena tunjukkan, kena rakam sikit. Okey, untuk video recording 60 saat tap. Masuk air, letak termometer, on masa tap. Ambil bacaan suhu awal. Okey, alright. Kemudian selepas 60 minit ataupun selepas 30 minit masukkan telur ayam. Biar dia kat dalam tu. Okey. Tapi kalau sebaik-baiknya make sure telur ayam itu tenggelam sepenuhnya sebab nak buat nak masak dia secara menyeluruh. Okey, tu ada sejenis tips lah. Okey. Kemudian pada minit yang ke-60, tunjuk jam ataupun stopwatch 60 minit atau 1 jam, masukkan termometer, okey, ambil suhu, kemudian ambil telur, keluarkan telur, okey, dan pecahkan telur dan letakkan di dalam bekas, okey. Dan ambil gambarlah video telur tu supaya juri nak tengok sama ada telur awak sejauh tak mana telur itu masak, okey. Seterusnya nombor 10, masa dah 11, bacaan suhu awal air diambil sebelum bermula. Okey, sebelum mula tu maknanya kita ambil suhu awal lah macam saya kata tadi. Lepas tu baru kita mulakan 60 minit. Okey, nombor 11. Telur perlu dimasukkan ke dalam bekas air solar oven pada minit ke-30 untuk pengujian bahan makanan. Bacaan suhu akhir air diambil pada minit ke-60. Setelah bacaan suhu akhir dicatatkan, telur yang diuji perlu dikeluarkan dan dipecahkan kemudian diletakkan ke dalam bekas. Okey, so cikgu ambillah gambar untuk buat laporan, cikgu ambillah video untuk buat video laporan. Okey. Baiklah cikgu-cikgu sekalian, okey, macam mana kita nak buat merekod data cuba jaya ini? Okey. Cikgu kena buat sekurang-kurangnya ialah 3 kali cuba jaya. Sekurang-kurangnya. Terpulang tapi saya kata sekurang-kurangnya. Okey, bekas air boleh guna steel. Boleh guna steel. Bagi saya boleh. Terpulang. Tak ada masalah. Okey. Dia boleh guna sebarang bahan kecuali bahan kimia ataupun alat pemanas ataupun alat pembakaran alat pemanasan ataupun alat pembakaran. Okey, so guna bekas steel mungkin dia idea inovasi cikgu buat, mungkin dia boleh serap air haba dengan lebih banyak, lebih cepat. Okey,
Tapi cikgu kena buat uji cuba jaya. Mungkin kaedah itu bukanlah kaedah yang terbaik. Sebab mungkin dia ialah warna yang berkilat, dia tak serap cahaya. Mungkin dia memantulkan haba, memantulkan cahaya. Okey. So cikgu kena uji cuba jaya. Okey. Jadi ini ialah template dia. Okey. Template bagi cara merekod data cuba jaya. So di mana cikgu kena buat dekat dalam laporan nanti. Macam inilah bentuknya. Kena ada tarikh, ada masa. Okey. Saya nak bagi tips sikit. Alright. Masa itu perlu lebih kurang sama cikgu. Is a card apa? Kita punya constant variables. Ajar murid-murid kita. Alright. Jangan hari ni pukul 2, esok pukul 1, esok pukul ni. Of course yang pukul 1 lebih panas daripada pukul 4. Betul? Jadi kena ajar murid-murid kita how to handle the scientific investigation. Alright. Jadi kena ambil lebih kurang masa yang sama. Okay, is a tips saya nak bagi kat murid-murid cikgu. Okay, so cuba jaya 1, catat suhu awal air, catat suhu akhir air. Okay, contohnya suhu awal ialah 30 darjah Celsius. Suhu akhir selepas 60 minit ialah 70 darjah Celsius. So, peningkatan suhu ialah suhu akhir tolak suhu awal 70 tolak 30 dapat berapa cikgu? 40. 40. So, cikgu kena risi suhu awal, suhu akhir dan juga peningkatan suhu. Okey. Jadi kena buat cuba jaya 1, cuba jaya 2 dan juga cuba jaya 3. Okey. Alright. Alright. Kenapa jadi macam itu? Okey. Macam mana? Kenapa ada tarikh ke bawah? Cuba jaya ada 1, cuba jaya 2, ada cuba jaya ketiga kan? Okey, ini adalah template yang dikeluarkan oleh BSKK KPM untuk pertandingan STEM Challenge ini. Mereka beranggapan bahawa cikgu-cikgu kena buat cuba jaya itu pada hari yang sama. Okey, tapi bagi saya, cikgu cukuplah buat cuba jaya itu sekali saja pada satu hari itu. Okey, tetapi cikgu buat hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Cuba jaya cikgu adalah berdasarkan hari. Okey, cikgu taklah nak buat cuba jaya 1, 2, 3 tu adalah pada hari yang sama. Nanti pukul berapa nak habis dan juga masanya tidak dimalarkan. Okey. So cikgu kena tukarlah sikit dia punya form ini. Okey, mungkin kena tukar sikit. Tarikh tersebut ke bawah. Okey. Dan juga cuba jaya ke bawah juga. Dan juga catatan perbincangan. So kalau kan catatan tu, cikgu cakaplah okey, cuaca mendung, tak kena buat ulang balik semula. Okey, macam tu. Alright. Seterusnya, okey, ini adalah contoh solar oven. Okey, dalam kertas konsep. Macam saya kata tadi, barang bahan asasnya ialah kotak pizza. Okey, kotak pizza. Okey, kotak kasut. Okey, kotak kasut. Alright. Kotak hadiah. Okey, kotak A4. Terpulang. Tapi binaan rangka utamanya ialah kotak. Okey. Kemudian kita ada bekas untuk mengisi air, makanan daripada aluminium ke, daripada kaca ke, ataupun daripada plastik ke, ataupun daripada bekas air steel ke, seperti Cikgu Serina punya persoalan tadi. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, Cikgu Serina. So, tak perlulah buat cuba jaya 2, 3 jika dah buat pada hari yang berbeza. Betul, Cikgu Serina. Kita buat pada hari yang berbeza tapi pada masa yang sama. Okey. Tak perlulah pada hari yang samalah. Okey. Alright. Tapi sekurang-kurangnya 3, Cikgu. Kalau Cikgu nak buat lebih pun tak ada masalah. Okey. Sebab kemungkinan Cikgu yakin yang ni adalah yang terbaik. Tapi cikgu tak puas hati dengan cuaca tersebut, cikgu nak buat hari yang kedua. So yang cuba jaya yang pertama ni, ambil suhu dia juga. Okey, tengok hari kedua, oh panas pula, bagus cuaca hari ni. Produk yang sama juga ataupun sampel yang sama juga atau prototype yang sama juga, cikgu gunakan untuk cuba jaya yang kedua. Pun boleh juga. So, tengok cubaan jaya kedua, okey ada peningkatan. So ini bagus. Okey. So cikgu mungkin boleh buat yang kedua, yang ketiga pula. Model prototype yang lain. Okey. Kita malarkan masa lebih baik. Betul, saya setuju dengan Cikgu Serina, itu yang paling baik. Alright, seterusnya ialah itu yang dah siap. Gambar ini adalah contoh sahaja, cikgu tak semestinya ikut yang diberikan. Okey, tapi ini asasnya lah. Okey, kemudian kotak pizza,
Okey, bawah tu letak kertas hitam. Lepas tu dia letak aluminium foil kadang. Mungkin tak cermin. Okey, yang dekat sini sebenarnya dia letak apa? Dia letak apa tu yang bungkus makanan yang buah tu, apa, wrap kertas, apa, plastik wrap tu ke. Okey, ada yang gunakan kertas laminate, bukan laminate, kertas cover binding tu kan, guna plastik binding tu ke. Alright, letak, kemudian boleh diletak yang ke atas tu, dia akan dia gunting, dia buat macam stand macam tu. Okey, alright, kemudian dia letak macam ada stand dekat penutup tu supaya dia terbuka macam tu. Okay? Alright. Ini adalah contoh cikgu. So cikgu boleh berkarya, cikgu boleh buat inovasi, cikgu boleh buat banyak kajian yang ada dekat internet, dekat YouTube. So budak study sikit macam mana dapatkan su yang paling baik. Okay? Alright. Baik. Okay. Seperti persoalan tadi, murid perlu ada termometer ke? Okay. Sebabkan kita pun berada di rumah masing-masing, murid pun berada di rumah masing-masing. Okay, perbincangan saya dengan pegawai yang in charge pertandingan ni, Encik Zaki. Okay, kita nak malarkan bagi pertandingan ini supaya semua adil mendapat bacaan yang sama. Jadi kita pihak penganjur peringkat negeri Melaka, kita bersetuju untuk menggunakan termometer digital. Sebab nanti bila ambil video, ambil gambar, dia terus nampak. Tak perlu nak baca skala-skala termometer makmal itu. Okay? Agak sukar. Okay? Dan murid pun akan bukan mungkin melakukan ralat semasa pengambilan bacaan. Okay. Jadi, kita gunakan termometer digital ini dan boleh cikgu-cikgu boleh order lah. Habis je ni boleh order. Harganya RM5.09 sahaja cikgu, tak termasuk postage lah. Jadi cikgu-cikgu, saya galak, bukan galakkan lah, saya minta lah. Semua cikgu gunakan termometer ini. Okay? Dia daripada China cikgu. Harganya memang murah, RM5.09 je. Kalau cikgu tak boleh nak beli dan sukar untuk bagi budak untuk dapatkan benda tu, kita minta parent mereka tolong belikan. Okay? So nanti parent dia boleh gunakan untuk buat kek ke, buat masakan kan, boleh gunakan termometer ini. Okay? Dan termometer ini dia boleh suhunya boleh mencecah sehingga 300 darjah Celsius. Okay? Boleh mencecah sampai 300 darjah Celsius. Okay, jadi saya dah bagi link ini dah, okay, dekat dalam grup Telegram. So, ataupun saya boleh bagi sekali lagi kot dekat dalam ini. Tak apalah, nanti cikgu tengok dekat dalam Telegram lah, saya dah bagi dah. Cikgu guna je link yang saya share ini, sama je dekat dalam gambar ni. Okay, untuk cikgu beli order sekarang segera supaya dapat lebih cepat, lebih baik sebab cikgu dah boleh mula projek cikgu dengan murid-murid. Okay, murah saja cikgu, RM5.09. Postage mungkin dalam RM5 lah macam tu kot. Okay, dan harga ni akan lebih kurang RM10 macam tu lah. Maaf, boleh tak share semula link Telegram? Okay. Nanti Cikgu Azura saya akan sharekan nanti selepas ini Cikgu Okay. Baik. Seterusnya adalah kriteria. Okay. Dah tahu dah macam mana. Okay. Berkaitan dengan telur cikgu-cikgu sekalian. Okay. Kita tahu telur ni ada banyak grade. Grade A, B, C kan? Okay. Yang paling murah ialah grade C lah. Betul. Dan saiz ni agak kecil dan harganya lebih murah. Maknanya murid-murid kita mampulah beli untuk buat dia punya uji kaji eksperimen sains ini. Okey, memang kita nampak macam membazir cikgu-cikgu. Membazir beli telur pecahkan mungkin tak masak. Okey, tetapi kita kena beranggapan ini adalah ilmu sains. Mereka kena belajar dan juga menggunakan konsep dalam kehidupan seharian mereka. Jadi barulah kat situ mereka dapat real life knowledge tu, bukan sekadar teori dekat dalam kelas kan. So ini adalah kita kena terangkan dekat murid kita, kena terangkan dekat parent mungkin untuk kita memang agak macam membazir lah telur tu kita pecah tak masak tak boleh makan kita buang. Okay. Tapi kita cakap lihat for the sake of the knowledge kan. Kita nak dapatkan ilmu yang real content tu kena dapat daripada pengalaman sendiri. Okay. Jadi mungkin cikgu boleh bagi komen dekat chat. Kita nak pilih telur jenis A, B atau C supaya standard kan semua. Ada?
Okey, kalau C, okey, Cikgu Mahiran C, Cikgu Asniza C. Okey, saya pun C saiznya kecil. Okey, Cikgu Hidayati pun C, Azhar, Kamaria C. Okey, baik. Jadi saya pun berpandangan ialah telur C sebab grade dia kecil dan harga lebih murah. So ia lebih mampu milik, kalau pecah ke terbuang pun tidaklah macam terlalu membazir. Jadi cikgu sekalian, kita ada keputusan dah, kita gunakan telur grade C. Okey, telur grade C. Jadi cikgu kena gunakan telur yang dijual di pasaran cikgu. Cikgu jangan beli telur ayam pula. Ataupun telur itik, telur asin ke pula. Jangan. Cikgu gunakan telur yang dijual di pasaran. Okey? Alright. Telur grade C. Okey? Kalau cikgu nak beli sumbangan kat murid-murid pun boleh jugalah. Beli satu papan. Okey, bagi diorang buat. Selebihnya sedekah lah dekat keluarga mereka. Macam tu contohlah. Cadangan. Okey? Tidak semestinya. Okay, terima kasih cikgu yang berikan respon. Okey, so saya rasa kiranya cikgu dah faham dah tentang laporan, cikgu dah faham dah macam mana nak buat video, macam mana nak buat pengujian, bahan apa nak guna. Okey, sekarang ini macam mana juri akan bagi markah dekat projek murid-murid dan peserta sekolah cikgu. Okey. Ini ialah kriteria penilaian, okey. Penulisan laporan cikgu hantar nanti dalam bentuk soft copy bernilai sebanyak 20 markah. Totalnya adalah 20 markah. Daripada pendahuluan sampailah dekat rujukan tu ialah 20 markah. Okey. Ingat cara penulisan ialah APA style. APA. Okey, saya tulis dekat bahagian chat ni lah. Okey, APA style. Sebab yang dari juri ni adalah lecturer-lecturer, doktor-doktor, mungkin profesor ke mungkin. So mereka memang dah terbiasa dengan rujukan penulisan rujukan tesis ke, gunakan konsep apa style. Cikgu Nozira binti Hussein, satu sekolah boleh hantar berapa penyertaan? Setakat ini saya mendapat makluman daripada unit pengguna bakat. Seperti yang saya dah terangkan awal tadi, satu sekolah boleh hantar satu pasukan sahaja Cikgu Nozira. Okey. Baik, saya sambung dengan kriteria penilaian. Okey, mula-mula penulisan markah ialah 20 markah, laporan kita. Kemudian yang kedua ialah reka bentuk. Okey, 15 markah. Okey, tengok. Penulisan tu lebih banyak markah daripada reka bentuk. Okey, so cikgu kena pandai. Kadang-kadang projek boom. Wah, saya punya suhu yang paling baik. Saya punya reka bentuk paling canggih. Orang lain tak pernah buat. Tapi penulisan 2 helai. So, dah tak ada markah kat situ. Jadi, cikgu kena pandai agihan tugas dan juga agihan pemberat semasa membuat kerja ataupun semasa buat persiapan. Okey. Yang ketiga ialah pengujian cuba jaya dan juga kebolehfungsian projek. Okey, macam mana kita nak nilai kat sini? Juri akan tengok dekat kita punya laporan. Ada tak pengujian cuba jaya itu dilakukan dengan secara saintifiknya? Nampak tak berlaku perubahan daripada projek prototype yang pertama, prototype yang kedua, prototype yang ketiga. Sekurang-kurangnya 3. Kita nampak. So, daripada perubahan tu kita nampak tak konsep sains tu dimanipulasikan. Yang ini tak gunakan kertas hitam, yang ini gunakan kertas aluminium foil, ini gunakan plastik. Okey. So kita tengok murid ada tak gunakan konsep penguji jaya, cuba jaya tu. Dan kebolehfungsian projek itu maknanya dia dapat meningkatkan suhu yang paling maksimum. Kita tengok situ. Okey. Antara 3 tu kita nampak tak ada peningkatan. So kebolehfungsian projek itu berubah selari dengan prototype cuba jaya tu. Okey. Cikgu-cikgu kadang-kadang ada cikgu yang dia macam confused. Adakah kena buat 3 set atau kena buat 1 set saja? Terpulang dekat cikgu, terpulang dekat murid-murid cikgu. Mungkin contohlah contoh. Okey, ada satu je solar oven cikgu sini. Okey, cikgu nak tukar cat warna hitam. Cikgu letak ni. Lepas tu esok cikgu nak cat warna putih pula. Satu produk saja pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi takutlah tiba-tiba produk yang pertama tu lebih baik ke kan? Alright, nanti tiba-tiba wakil negeri ke, susah. Jadi boleh juga buat macam tu. Tetapi kalau cikgu nak buat 3, 1 produk, okey, 2 produk, 3 produk. Okey, so ujikan 3 benda tu. Pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey. Alright, seterusnya adalah penerangan aplikasi konsep sains. Okey, jika dalam laporan dan juga semasa membuat video tersebut. So
kenalah gunakan konsep sains. Okey, saya hari ini gunakan Cubajaya yang pertama, saya gunakan kertas hitam sebab kertas hitam ni adalah penyerap haba yang baik. Saya gunakan plastik aluminium foil ni ataupun kertas aluminium foil ini supaya dia dapat memantulkan haba. So gunakan konsep-konsep sains itu cikgu. Lebih banyak cikgu gunakan konsep sains, lebih baik. Okey. Dan seterusnya adalah persembahan dan juga penyampaian. Okey, kena kreativiti lah. Video tu mungkin nak letak muzik, tapi jangan terlalu mengganggu sangat pembentangan tu. Yang the main nak sampaikan knowledge tu, cikgu janganlah masa cakap ini ialah solar oven, muzik pun tak dedang. So tak naklah mengganggu. So pilihlah kesesuaian. Masa muzik nak masuk, intro nak tak bergerak, zap ke, nak tak video keluar macam mana ke, itu ialah persembahan dan juga penyampaian. Ikut kreativiti pasukan atau murid-murid cikgu sekalian. Okey. Okey. So ini saya tunjukkan lebih detail lah macam mana pemarkahan itu, pecahan markah itu diberikan. Okey. Penulisan laporan ialah sebanyak 20 markah. Okey. Pengujian Cubajaya, okey, alright, dapat 20 markah. Okey, mampu memasak bahan makanan telur sehinggalah berlaku perubahan tekstur. Okey, maksudnya semakin masak, semakin tinggi markahnya dan maksimumnya hanya 5 markah sahaja. Okey. Kemudian reka bentuk. Okey, penjelasan tentang pemilihan dari segi saiz macam mana, warna macam mana, bahan macam mana, bentuk macam mana. Okey, kemas, kena menarik. Okey, sebab mungkin produk itu boleh dijual, komersialkan. Okey, tak nak dah boleh pakai tapi tak cantik. Okey, tak kemas. Alright, nak produk itu boleh dikomersialkan. Okey. Alright, so jumlahnya adalah 15 markah. Okey, penerangan konsep sains. Contoh dibagi kat sini ialah pantulan, pembiasan, kesan rumah hijau, total 20 markah. Okey, cikgu sini betul, portable, betul. Dan dia kena portable, cikgu Alright, kena supaya dia nampak lebih menarik dan juga boleh dipasarkan. Okey. Seterusnya ialah kerjasama dalam kumpulan, memaparkan bahan dan alat yang digunakan, demonstrasi penerangan berkesan, menerangkan tentang proses pembinaan dan okey, ini adalah dalam video juga laporan lah. Cuma dekat sesi soal jawab ini tak adalah sebab kita tak buat secara bersemuka. Okey, tak buat secara bersemuka. So kerjasama pun kita tak boleh nak nampak lah sebab dia buat kat rumah kan. So nombor 2, 3, 4 ini kita boleh buat laporan dekat dalam video ataupun dalam dan di dalam kita punya laporan. So total ni adalah 20 markah. Okey, so jumlahnya ialah 100. Okey. Alright. Selepas cikgu hantar, semua pasukan yang dah hantar pada minggu yang ke-8 minggu ke-7 nanti. Okay, minggu ni tak kira, minggu depan baru kira minggu yang pertama. Okey, so nanti akan berlaku proses penjurian. Okey, so juri akan memilih 5 pasukan yang terbaik. Okey, macam mana? Laporan dan video projek yang dihantar kepada pihak penganjur akan dinilai oleh juri profesional kita. Peserta dibenarkan untuk mengedit video bagi menunjukkan keseluruhan proses pengujian tanpa melakukan sebarang penambahan atau pengubahan terhadap bahan yang diuji. Okey. 3. Pengujian Cubajaya dan kebolehfungsian projek dinilai secara dalam talian melalui penulisan laporan dan juga video rakaman. So sebenarnya di luar talian maafkan saya, di luar talian melalui penulisan laporan dan juga video rakaman. Okey. Alright, di luar talian saya salah typo kat situ. So dia akan nilai dekat mana, sama ada boleh fungsi tak, berlaku tak Cubajaya, berlaku tak penambahbaikan prototype. So dekat situ kita akan nilai dia dekat penulisan laporan dan juga dekat video projek mereka. Okay. So sekiranya sekolah cikgu mendapat ranking top 5, 5 yang terbaik di negeri Melaka, okay, saya akan menyusun satu lagi jadual untuk kita buat sesi soal dan jawab bersama dengan juri-juri profesional yang kita lantik. Okay. So sesi pembentangan itu ialah antara 5 hingga 10 minit. Okay, cikgu pegang dulu kat sini, 5 hingga 10. Finalize nanti saya akan dapatkan terputus daripada juri tersebut berapa minit yang kita akan bagi untuk sesi soal dan jawab. Dan ia akan dilakukan secara dalam talian di mana murid-murid perlu menjawab. Cikgu-cikgu tak boleh jawab. Cikgu mungkin kita akan jemput juga untuk memantau dan juga memerhati sebagai pemerhati
Tapi sesi jawab-jawab tu adalah antara juri dengan murid sahaja. So ketika ini mungkinlah kalau boleh sekiranya yang terpilih 5 yang terbaik ini, bawalah produk yang terbaik yang awak dah sediakan, yang murid-murid telah sediakan. Okey, boleh tunjukkan kepada juri dan terangkan ini buat pada apa, kenapa gunakan konsep ini, kenapa gunakan konsep ini. Okey, dan kena jawab soalan-soalan juri ni. Okey. Alright, dan saya akan sediakan jadual bagi 5 pasukan terbaik bagi sesi pembentangan sesi soal jawab bersama dengan juri, okey, secara Google Meet. Alright, kalau cikgu nak tambah dengan slide ke, dengan video ke, terpulang, ikut kreativiti as long as dapat memikat hati juri, okey, memikat hati juri sebab kita nak cari pasukan yang terbaik. Okey, alright, ini saya terangkan tadi yang samalah sebenarnya. Nanti cikgu boleh bacalah macam mana nak buat laporan tersebut. Okey. Next adalah cartagan pertandingan. Okey. So, minggu hari ni ada 25. Esok 26, 27, 2 hari. Minggu depan hari Isnin 28 Jun. Okey. Kita bermulalah pertandingan ini iaitu minggu pertama. Okey. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampailah minggu yang ketujuh. Okey, ini ialah cadangan daripada pihak saya sahaja. Terpulang kepada perancangan cikgu. Okey. Contoh, minggu yang pertama, pembentukan pasukan, perbincangan awal, perancangan kumpulan, okey, dan juga penempahan termometer digital. Okey, cikgu kena tempah secepat mungkin. Kalau dapat tempah sekarang pun lebih baik. Okey. Minggu yang kedua, membuat kajian awal. Okey, buat kajian, buat research. So budak-budak baca buku, baca jurnal, baca artikel, bacalah apa-apa saja kat internet, tengok-tengok dekat YouTube, tengok projek orang yang dah luar pernah buat, okey. Mendapatkan maklumat daripada sumber-sumbernya, okey. Make sure semasa mereka buat kajian ni, cikgu ajar mereka macam mana nak simpan maklumat tersebut. Okey, daripada internet kat mana cara nak simpan dia Kalau baca buku macam mana nak buat dia punya rujukan dia. Dan brainstorming idea. So bila semua, okey, murid A dah ada idea ni, murid B ada idea ni, bincang. Cikgu bincanglah, guna Google Meet ke, WhatsApp ke, Telegram ke, ikut kesesuaian. So brainstorming, okey, minggu kedua. Okey. Minggu ketiga dah mula membuat projek solar oven, okey. Dan boleh membuat pengujian cuba jaya. Dan juga membuat penambahbaikan projek ataupun prototype, okey. Kalau cikgu dapat siapkan lebih awal, nak buat minggu kedua pun tak ada masalah. Kalau minggu depan dah boleh buat pun tak ada masalah. Ini sekadar cadangan sahaja. Okey, minggu yang ke-6 iaitu 2 bulan 8. Lama Okey, awal bulan 8 sehinggalah minggu ke-7, 9 bulan 8 hingga 15 bulan 8. Okey, bolehlah mula membuat laporan ataupun nak buat pada awal pun boleh, tak ada masalah. Ini cadangan saja. Okey, bolehlah membuat video projek dan juga buat penghantaran penyertaan. Okey, hantar menggunakan Google Form. Nanti saya akan share dekat dalam grup Telegram. Okey. Baik. So, kita dah tahu syarat peraturan macam mana nak buat, bahan apa nak guna, macam mana pemarkahan dia. Okey, sekarang kita tahu apakah hadiah dan juga sijil kepada para pemenang. Okey. Okey. Setiap penyertaan akan mendapat e-sijil. Maknanya bila cikgu upload je Google Form nanti dengan laporan dan juga video. Okey. Pasukan cikgu layak mendapat sijil penyertaan peringkat negeri Melaka. Murid dapat 2 orang, kalau sekiranya 2 orang satu pasukan, dan juga seorang guru mentor. Okey. Yang kedua, 5 pasukan terbaik akan mendapat plak dan juga e-sijil. Maknanya daripada semua penyertaan yang dah hantar, top 5 dia akan dapat sijil kecemerlangan. Okey. Sijil kecemerlangan. Maksudnya dia dapat top 5. Okey. So nombor 1 sampai nombor 5 dapatlah sijil kecemerlangan lah. Okey. Dan setiap pasukan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 akan dapat plak. Okey. Dapat plak. Okey. Dapat piala lah. Okey. Siapa akan dapat? Murid dan juga guru. Murid
dan juga guru. InsyaAllah kita akan usahakan yang terbaik lah. Sebab cikgu pun dah berusaha selama 2 bulan kan bantu murid. So kalau cikgu bagi effort yang lebih, insyaAllah pasukan cikgu berjaya, cikgu dapat plak, okay, sebagai penghargaan kepada guru yang membimbing. Okay, dan yang ketiga ialah Johan Negeri Melaka secara sekaligusnya akan mewakili negeri Melaka ke peringkat kebangsaan yang akan dijadualkan berlangsung pada bulan 10 di Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan sebagai tuan rumah. So kita harapkan Johan nanti yang terbaiklah untuk Melaka supaya kita jadi Johan ke peringkat kebangsaan. Okey. Alright, itu sahaja sesi pembentangan saya. Okey. Okey, kejap. Okey, alright, ramai 41 orang peserta yang sudah menyertai. Okey, ada tak? Okey, kita ada lebih kurang 15 minit macam tu untuk sesi soal jawab. Okey, siapa cikgu yang ada persoalan-persoalan yang nak tanya, nak lebih lanjut, maklumat lebih lanjut ke, boleh on mic, boleh tanya, ataupun kalau malu nak bersuara, boleh gunakan medium chat untuk memberikan soalan. Silakan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ada tak? Adakah semua orang faham ni? Saya rasa tak membebankan kan cikgu kan dalam masa tempoh dalam tempoh yang saya berikan dalam kurang 2 bulan ini. Saya rasa semua cikgu dan juga murid-murid dapat melakukan dengan sehabis baiklah. Okey, bagus. Cikgu Abu Anas dengan bijak, jelas, bagus. Siti Nur Hamidah, boleh share sekali tak recording sebab tadi line tak okey, ada part yang terlepas. Okey, rakaman dilakukan oleh unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Melaka, Encik Zaki. Nanti bila saya dah dapat link nanti saya akan share kat dalam grup Telegram ya cikgu. Okey, saya dah sharekan dekat dalam bahagian chat grup Telegram untuk pertandingan solar oven. So kalau cikgu ada masalah, cikgu boleh cikgu akan tanya kat dalam grup tersebut. Okey, setakat ini ada tak lagi nak tanya soalan? Cikgu Khairunisa Yaakob, adakah bahan yang tidak mesra alam akan di-reject seperti polisterin? Okey, sebenarnya dia tak adalah reject cikgu tapi kita kena faham konsep kita sekarang ni adalah solar oven. So adalah konsep yang mesra alam. Kalau boleh elak, saya suggestkan elak lah, sebab ini antara soalan yang mungkin akan membunuh istilah membunuh bukan bunuh betul-betul kan, membunuh anak murid cikgu sekiranya dipilih top 5 nanti oleh juri. Dia akan tanya, kenapa awak banyak bahan, kenapa awak milih polistiren ke plastik ke? Contoh tak semestinya yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kita dah bagus dah gunakan bahan recycle, gunakan cap tenaga solar, tetapi kita gunakan ni. Tapi kalau cikgu ada jawapan yang rasanya munasabah, okey, cikgu nak berikan penerangan, mungkin contohnya ini adalah barang recycle mak saya dah buang polistiren ni daripada dia hanyut kat sungai, menyebabkan pencemaran, nanti penyu makan tercekik, kita gunakanlah untuk buat solar. So ikut kreativiti, okey. Saya tak cakap ia boleh di-reject, tapi dia bukanlah satu elemen penolakan markah lah. So mungkin cikgu kena ajar murid cikgu bagaimana nak gunakan konsep sains tu. Sebab polistiren kita faham, dia ada unsur-unsur sebagai penebat haba yang baik kan. Jadi boleh guna ikut kreativiti saya kata tadi, tetapi kalau sekiranya ditanya oleh juri, cikgu boleh memberikan, atau bukan cikgu, murid boleh memberikan penerangan ataupun penjelasan. Okey. So Cikgu Khairunisa, saya tak kata tak boleh, boleh, tapi kena bersedia dengan huraian ataupun penjelasan lah, justifikasi tu.
Okey, Cikgu Nur Azhar, setakat ini saya faham Encik Raimi kena mula dulu, nanti kalau ada masalah kita bincang kat Telegram. Ya, boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah saya akan bantu. Saya harapkan pasukan yang terbaik nanti akan wakil Melaka, kita akan Johan negeri peringkat kebangsaan nanti Kita nak yang terbaik insyaAllah. So, ada lagi cikgu yang ada persoalan? Okey, saya sharekan juga link pendaftaran untuk taklimat pada petang ini. Okey, cikgu-cikgu yang belum isi boleh isi sekarang. Okey, takutnya terlupa. Okey, link kehadiran tersebut. Okey, itu yang dikeluarkan oleh JPN lah. Okey, kalau tak ada soalan, mungkin ada soalan cikgu on, saya takut juga. Okey, cikgu bagi rush hand sikit, bukti tak ada soalan, kita boleh dismiss. Okey, kita tengok. Ramai tak yang rush hand? Okey. Saya show siapa yang resen. Okey, bagus. Bagus. Semua faham. Macam ni lah cikgu Melaka. Hebat. Alright. Soalan penggunaan chat. Okey, ada soalan lagi. Sekejap. Kita akan check. Cikgu sekejap soalan penggunaan cat. Boleh, tak ada masalah cikgu. Macam saya kata tadi, asalkan bahan cat tu tidaklah cat yang berbahaya ataupun bahan kimia yang berbahaya. Itu je lah. Syarat dia jadi bahan-bahan kimia bahan-bahan kimia dan juga bahan-bahan yang berbahaya tidak dibenarkan. So kalau nak guna cat ataupun pewarna ke, so make sure cat tu adalah cat yang selamat. Okey, kita tak nak adalah berikan kesan kepada alam sekitar, kesan kepada kesihatan murid, okey, kesihatan kepada pengguna lah secara khususnya lah. Okey, untuk projek ini. Okey. Faham Cikgu Hidayati? Okey, pertandingan solar oven ni memang sangat seronok sebenarnya Memang sangat seronok. Okey. Dan ia sebenarnya telah dipermudahkan. Okey. Baik. Alright, faham. Okey, kalau ramai semua dah raise hand, dah semua dah faham, okey. So, saya rasa itu saja penerangan saya pada hari ini. Kita berjumpa dalam grup Telegram. Make sure cikgu dah isi kehadiran sebab nanti pegawai JPN akan buat analisis kehadiran guru nanti. Dia akan talikan dengan penyertaan. So, nanti cikgu-cikgu tolonglah kalau ada sebarang masalah kita boleh bincang dekat dalam grup Telegram. Saya rasa itu saja penerangan untuk pertandingan solar oven. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan sebarang penerangan saya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. All the best kepada semua sekolah. Okey, sama Cikgu Asmiza. Okey, thank you Cikgu Faralia, Liza. Welcome Cikgu Kamaria, Cikgu Nurliana, Cikgu Siti Nur Hamidah, Cikgu Nazlin. Okey Kak Nazlin. Faham Kak Nazlin Okey, Kak Zati. Ya, jelas. Bye. Okey. Musrina, Cikgu Daya, okey. Nurzira, Syahira, Syikin, Haznawati, Gumi Kasum. Terima kasih. All the best Cikgu Gumi, Cikgu Mairan, Kak Yan, Cikgu Ko, Cikgu Azhar. Okey, all the best kepada semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.